Ya, silakan Mat Marau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu injahakum ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Yang bermaksud kita tak boleh buruk sangka dan mengintai keburukan orang. Jadi saya dengar perbahasan hari ini banyak perkara yang merupakan buruk sangka yang ditimbulkan oleh banyak pihak, dan kalau buruk sangka itu dilemparkan dalam bentuk pertanyaan, kita boleh jawab, tapi ianya sudah menjadi hukuman, dihukum begitu rupa dalam persangkaan buruk yang mereka bawa. Yang ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Qayyum ya Qayyum bi rahmatika as-saqis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tafatain. Saya tujukan kepada ahli-ahli parlimen daripada PAS dan juga barisan bahawa kita nak buat apa pun kita jangan lupa bahawa kita tidak boleh lari daripada perkara pokok, bahawa kita di bawah landasan yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Kita menerima, saya ucap terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang berucap pada hari ini, iaitu Kolakrai, Lenggong, Batu, Tenom, Sepang, Air Hitam, Kulai, Bayan Baru, Subang dan Pokok Sena dan juga Kelang yang telah berucap berhubung dengan Jabatan Perdana Menteri. Yang pertama saya nak terangkan ni ialah berhubung dengan dakwah kekal. Saya tengok cara penghujahan yang dibuat berhubung dengan dakwah kekal ni, kita melupakan benda asas pilihan raya. Kita kena ingat, yang ni kita nak bagi tahu bahawa sepanjang sepanjang sahabat kita daripada Pematang Pauh ni, 19 ini gombak dah balik ni, bergombak menjadi pegawai khas kepada Timbalan Perdana Menteri. Susah sulit. Timbalan Perdana Menteri 1982 1983. Lepas tu bertanding Ketua Pemuda UMNO 1982-86. Menteri Belia dan Sukan 83-85. Menteri Pertanian 85-86. Menteri Pendidikan 86-1990. Menteri Kewangan 1990-1998 dan juga Timbalan Perdana Menteri 1993-1998. Yang Muhammad Pematang Pauh melalui proses pilihan raya ni. Proses pilihan raya yang menggunakan kad pengenalan. Dan benda itu berjalan dengan tidak ada masalah. Sehinggalah kita di parlimen ini kita tubuh jawatankuasa untuk pembaikan pilihan raya. Jawatankuasa ini yang mencadangkan supaya diperkenalkan dakwah kekal. Jadi bila kita perkenalkan dakwah kekal, orang lupa bahawa yang penting itu ialah IC. Kalau ada dakwah kekal, kita pergi tunjuk ni dakwah kekal. Macam ini kalau saya pergi Terengganu, saya pergi tunjuk, saya tak boleh mengundi 25 bulan. Saya cadang kalau kita tunjuk kita tak boleh mengundi, kita kena ada kad pengenalan. Ini adalah perkara asas yang harus ada untuk pilihan raya. Jadi dakwah kekal bukan segala-galanya. Jadi cara pembangkang walaupun saya setuju PAS sebenarnya dah menyokong pilihan raya. Pokok Sena pula tak sokong pasal apa. Jadi PAS sendiri telah menyatakan bahawa mereka menerima dan redha dengan keputusan pilihan raya, malah marang walaupun dia tak mari, dia menyebut bahawa kenapa nak suruh orang berhenti nanti tak dapat pension. Ini kenyataan dia yang saya akan ulang berkali-kali. Boleh menjelaskan secara ringkas saja. Tapi saya tak habis jawab. Secara ringkas. Kita ya, saya faham, kita faham dan terima secara prinsip apa yang dikatakan oleh Yang Bermenteri, iaitu pilihan raya itu berdasarkan pada kad IC, kad pengenalan. Betul. Bergantung kepada daftar undi, daftar pemilih. Itu kita faham. Tapi saya minta Yang Perdana Menteri, kita ingat semula kenapa isu
dakwa kekal ini dibangkit sebab ada keraguan besar tentang integriti daftar undi. Itu yang maksud masalah dia. Ini diterima oleh jawatan kuasa pilihan juga di Parlimen. Keraguan dalam daftar undi. Kita dah kemukakan bukti macam mana ada ribuan, puluhan ribuan IC yang bertindih. Ada bertindih dalam senarai awal dengan senarai utama dan sebagainya. Ini sebab itu, sebab masalah orang boleh undi lebih daripada satu kali, isu dakwa kekal ditimbulkan dan disetujui. Itu asas dia. So, tak payah kita balik pada isu IC. Ada keraguan tentang IC. Dan Royal Commission Suruhanjaya di Sabah sudah mengesahkan perkara ini lebih lagi melalui saksi. Itu kita kena faham. Jadi kita tak boleh lari daripada cerita ini balik pada isu IC sekali lagi. Tak boleh. Ya, saya minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat, Batu. Saya ni orang baik tau, saya akan bagi seorang-seorang, no problem. Jadi kita jawab. Kita jawab apa ni, Allah nak sebut nama dia pula, ni Subang. Saya selalu suka menyebut Siva Rasa tu, jadi saya sebut Subang. Jadi yang berhormat, ni saya dah jawab masa saya gulung tempoh hari. Saya dah jawab dengan terperinci berhubung dengan isu 60,000 orang, berhubung dengan isu 40,000 orang lebih. Kita dah jawab bahawa pengkalan data daripada pendaftaran negara menunjukkan bahawa tidak ada percanggahan berhubung dengan daftar pemilih yang dipertikaikan. Ini sudah jawab dengan detail dan boleh kita tengok handset tentang jawapan tersebut. Jadi sekali lagi saya sebut bahawa dalam peraturan pilihan raya tidak dibenarkan satu orang mengundi 2 kali. Itu confirm. Kalau yang berhormat ada satu pun saya beritahu, pertama kita kena buat petition, ya. Termasuklah tadi yang berhormat yang menyebut bahawa you help me, I help you tu. Kita tahu bahawa peraturan pilihan raya bahagian 3 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 menyebutkan dengan terang bahawa perbuatan rasuah sebelum, semasa dan selepas sesuatu pilihan raya kita kena buat. Tapi sekarang ni kita kena buat dalam tempoh itu. Ni sekarang ni kita menceritakan sesuatu yang kita tak masuk, kita tak ikut peraturan bahawa dalam tempoh kita buat petition tu, kita tak buat petition. Kita pergi buat petition bawah pokok di padang mabuk, kita buat di rata-rata petition pilihan raya. Dan kita dah tahu bahawa ada satu kes di Kota Baru menunjukkan bahawa pembangkang kalah. Tak apalah, kita tak ada apalah. Jadi termasuk juga kes blackout yang berhormat sebut tadi. Tidak ada laporan. Cuma yang satu kita tahu yang berlaku di Seri Serdang. Itu Seri Serdang. Yang kita itu pun tidak direport, tapi kita dapat maklumat sebab pengurusi peti undi itu maklumkan. Jadi dalam tidak lama, tetapi kawasan itu 16,000 majoriti, 16,000 majoriti PAS menang. Jadi kalau sekiranya blackout itu kita anggap sebagai satu kesalahan, jadi PAS kena berhenti bagi kat barisan. Menteri, jadi kita kena ingat bahawa bila kita sebut blackout, ini blackout seluruh negara hanya berdasarkan kepada fitnah yang berluasa. Yang Muhammad Temeloh, saya nak beritahu, yang Muhammad duduk belah sana. Kalau yang belah sini, kita join sama bercantik. Ini persepsi fitnah yang dibawa oleh kawan-kawan kita ni cukup berat. Malah yang Muhammad kata, kalau SPR tak tipu, saya masih ingat. Saya ingat kenyataan kawan-kawan ni. Kalau SPR tak tipu, mungkin kita menang banyak lagi. Kami duk rasa, kami patut menang banyak lagi. Sebab perkhidmatan yang terbaik, yang cemerlang yang pernah kita buat, ialah dalam PRU ni. Sebelum PRU tu, pemerintahan 5 tahun itulah pemerintahan yang cukup cemerlang. Dari segi Malaysia, yang mana kita lihat perubahan yang cukup luar biasa. Saya ahli parlimen yang di antara yang hak terlama patah balik Bu Mohtar kata, dulu kursi kami tak dapat macam ni. Kursi kami macam lain. Dia dah dewan lama. Sekarang kursi duduk seorang-seorang. Jadi ini menunjukkan bahawa perubahan dari segi pembangunan bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi dari segi yang lain kita nampak berjalan dengan begitu hebat. Dan semua ini ialah kita nak tunjukkan bahawa kejayaan Kerajaan Barisan Nasional. Sepatutnya Barisan Nasional dapat lebih daripada 2/3 majoriti. Tapi oleh kerana rakyat telah dibawa cerita-cerita yang tak betul, cerita-cerita yang bentuk prestasi, cerita hantu dan sebagainya ni, akhirnya rakyat percaya. Benda yang buruk Batu,
Kalau diulang berkali-kali, orang kata baik. Tapi benda yang baik didiam, jadi tak baik. Orang yang cantik, kalau dia duduk dalam kampung, di mana-mana, di jauh-jauh, orang tak kenal. Tapi kalau dia mari kat sini, jadi pramugari dan sebagainya, orang kenal. Sebagai contoh. Yang Muhammad Batu, kalau duduk di mana-mana, kita tak kenal ya. Tapi sebab dia pandai berlawan dengan polis sikit dan sebagainya, kita kenal. Jadi dia dapat beli itu. Jadi, semua ini menunjukkan bahawa prestasi. Ni, tadi ni, pokok senar bangun dulu. Tak apa, bagi Batu. Menteri, pengerusi, kita dalam peringkat jawatan kuasa. Sebenarnya kita tidak minat lagi isu-isu yang dasar ini. Yang kita nak tahu secara spesifik dari Menteri, siapa pembekalnya? Adakah pembekal ini menjalankan tanggungjawabnya dengan baik? Sehingga kita tak minatlah kalau kita dakwa ini kekal, kita menang 3 kerusi lagi, 30 kerusi lagi. Itu bukan isu ni. Isu itu ialah diamanahkan SPR untuk beli dakwa kekal. Akhirnya dia tak kekal. Jadi kita nak tanyalah, kalau tak kekal pun kita menang, kekal pun Barisan Nasional kalah, itu bukan kisah jawatan kuasa. Jawatan kuasa ingin tahu. Saya faham. Siapa ini introduction kepada perkara-perkara yang Muhammad timbulkan, buah kayang lah, tengok dia balik lah. Tak. Kita bawa isu yang sangat spesifik. Saya akan jawab spesifik sekarang. Okay. Yang pertama ialah Subang. Yang Muhammad cakap pasal dakwa kekal nak ganti dengan buah kayang. Yang Muhammad tahu apa buah kayang? Saya kena jawab. Buah kayang tu memang warnanya tahu. Bergurau sedikit. Dia buat light relief sedikit. Dia bukan. Dia cakap, saya pun nak bagi light relief. Relax sikit lah. Okey, Subang. Dakwa. Ya, Mat. Ya, okey. Terima kasih. Pergi tukar baju Okey. Yang Muhammad Subang, saya nak bagi tahu bahawa lagi sekali bahawa dakwa kekal bukan segala-galanya. Kalau yang Muhammad nak suruh SPR berhenti, nak suruh kerajaan apakah berhenti dan sebagainya, bukan di atas dasar dakwa kekal. Tak Menteri, betul. kita tak sebut tentang kita minta SPR. satu ya. Dalam perbahasan tadi saya tak sebut dakwa kekal. Jawatan kuasa pun. Jadi, dia saya menjawab. Ramai menyebut dakwa kekal. Yang ni yang Muhammad Batu, jangan kacau Subang, kesian kat dia. Dia tanya soalan, saya jawab. Sebab saya orang baik. Jadi orang tanya soalan, saya jawab. Okay. Sekarang mari dakwa kekal. Okey, dakwa kekal. Ya. Okey, saya hafal yang saya terpaksa hafal kerana kawan-kawan punya hal. Yang pertama, silver nitrate 1%. Pewarna pokok senar ni dia tak faham kenapa kita berwarna. Silver nitrate tidak ada warna. Kalau kita calik di tangan, dia tak nampak apa. Dia tidak ada warna. Air. Macam kita bubuh air kat tangan, tak nampak apa, nampak macam basah. Jadi dibubuh pewarna 60%. 60% pewarna organik dia panggil ya. Kemudian 10% pelarut dan 29% pelembap. Jadi ini adalah campuran dalam dakwa kekal untuk membolehkan kita gunakan dakwa kekal. Saya tahu yang Muhammad sebut boleh supply RM300,000. Saya nak cabar tak mahu, tapi besok kita boleh lah. Tapi saya nak bagi tahu bahawa yang Muhammad ambil dakwah apapun, kita terpaksa menggunakan pewarna yang diterima oleh majoriti masyarakat Islam di negara ini, bahawa kita tak boleh terima yang lain daripada itu. Itu sebab bila JAKIM kata harus, kita dah tunjuk kepada JAKIM. Ini dia kandungannya, JAKIM kata harus. Ya, yang Muhammad kata harus. Menteri, boleh ini. Ya, Menteri, boleh sambung besok ya, Mat? Tepat sekali itu. Tepat sekali besok Yang Muhammad Batu boleh tanya soalan besok Sambung. Boleh sambung soalan besok Okey. Satu yang saya nampak, bila wakil rakyat bangun untuk mencela, dia akan signal sedikit-sedikit. Tapi sebenarnya 5-6 minit pencelahan. Tapi saya masyarakat bersidang semula sebagai majlis masyarakat.